Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa zawjatihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wattaqu fitnatan la tusibana alladhina zalamu minkum khasatan wa'lamu anna Allaha syadidul iqab. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi baraka wa sallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, atau kama qala nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Yang berbahagia Al-Fadil Tuan Imam, pengerusi dan seluruh tangkuasa, Tuan Bilal, seluruh tetamu Allah, penduduk-penduduk muslimin dan muslimat, ibu ayah yang dikasihi Allah, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita mengungkapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ini dapat kita bersama-sama berkumpul di dalam rumah Allah, disebutkan sebagai Raudhah min Riyadil Jinan. Sebagaimana kalau kita pergi ke Madinah Al-Munawwarah, di dalamnya itu ada satu kawasan yang selalu menjadi rebutan. Ada satu kawasan yang selalu menjadi tumpuan kepada seluruh az-zairin, iaitu para penziarah, para al-mu'tamir, iaitu orang yang melakukan umrah, yang dinamakan ia sebagai Raudhah, taman syurga. Maka sekembalinya kita daripada melaksanakan umrah, bila kita berada di tempat kita, tidak kurang juga Allah Ta'ala ini mengurniakan kepada kita satu taman, yang mana taman tersebut dihidupkan dengan majlis ilmu, dihidupkan dengan mentelaah kitab dan Al-Quran, dihidupkan dengan kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran, bagi menghidupkan hati-hati, bagi menjernihkan akal, bagi menyucikan jiwa, untuk dijadikan sebagai tiket, dijadikan sebagai modal untuk kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu tuan-tuan puan-puan yang berahmati Allah, beruntung kita pada waktu ini Allah Ta'ala takdirkan kita berada dalam majlis ilmu yang Nabi sebut, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, dan tidaklah mereka-mereka yang berkumpul di dalam rumah-rumah Allah. Para ulama khususkan di dalam masjid, dalam surau, ataupun mana-mana tanah di atas muka bumi ini yang mereka kumpul, mereka gelarkan ia sebagai baitillah, rumah Allah. Yatlunal kitab wa yatadarusuna bainahum, mereka duduk bukan mengumpat, mereka duduk bukan membawang. Hari ini istilah mengumpat jadi bawang. Mereka duduk dalam rumah Allah bukan bercakap tentang hal dunia,
Tetapi yatluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum. Mereka yatlu, membaca Al-Quran, membaca kitab-kitab ilmu. Wa yatadarasuna bainahum, dan mereka mengulang kaji akan ilmu tersebut. Ilmu-ilmu yang menjadi jambatan ke syurga, ilmu-ilmu yang membawa manfaat kepada manusia dan keseluruhan makhluk Allah di atas muka bumi ini. Illa nazalat alaihimus sakinah. Hadiah yang Allah Ta'ala bagi kepada penuntut ilmu, kepada orang yang duduk dalam majlis ilmu, diberikan rasa tenang. Sebab itu kadang-kadang dalam majlis ilmu ni tenang sangat sampai tertutup mata. Sedar-sedar ada dekat planet Marikh, sedar-sedar ada dekat Danggabe agak. Tenang. Tak apa, ketenangan itu dapat pahala tuan-tuan. Tidur dekat rumah dengan tidur dekat dalam masjid dengar ceramah, mana lagi banyak pahala? Tidur dalam masjid dengar ceramah, orang yang tak tidur dia dapat satu pahala je. Orang yang tidur dapat dua pahala. Pahala pertama sebab dia duduk dalam majlis ilmu. Pahala yang kedua sebab dia sungguh-sungguh dengar majlis ilmu walaupun dia mengantuk. Jadi tidur semuanya. Seronok dengar boleh tidur. Rasa tenang Allah Ta'ala campak dalam hati. Walaupun hidup ni banyak masalah, banyak duka citanya, banyak kecewanya, itu tak cukup, ini tak cukup, tapi Allah janji duduk dalam majlis ilmu, kata Nabi, Allah Ta'ala bagi rasa tenang. Wa ghasyiyathumur rahmah, dilindung dengan kerahmatan. Rahmat ini maknanya pengampunan dan ihsan. Allah Ta'ala tengok kita kesian, Allah Ta'ala tengok kita diampunkan dosa kita, Allah Ta'ala perhati kita, Allah Ta'ala bagi macam-macam nikmat. Maknanya rahmat. Setiap kali kita duduk dalam majlis ilmu, bermula kita masuk, sama ada kita rancang ataupun tak rancang, maka setiap satu kebaikan ditulis, setiap satu kejahatan dihapuskan, setiap satu pintu rezeki dibuka oleh Allah. Ini makna rahmat. Wa haffathumul malaikah, dinaungi oleh para malaikat, dipayungi oleh malaikat. Kalau bahasa orang mudanya, jangan kata malaikat tak payung. Malaikat memayungi kita dengan doa. Dia tengok orang ni ada banyak masalah, malaikat doa pada Allah, ya Allah, kurniakanlah rahmat kebaikan pada dia. Ya Allah, banyakkan rezeki dia. Ya Allah, cantikkan wajahnya. Ya Allah, sihatkan tubuh badannya. Ya Allah, masukkan dia dalam syurga. Malaikat doa untuk kita. Dan yang terakhir, yang menjadi keinginan bagi seluruh manusia, wa dzakarahumullahu indah, nama-nama kita menjadi masyhur, nama kita popular, nama kita disebut-sebut, nama kita tengah trending, nama kita jadi viral di seluruh penduduk langit. Sebab itu kalau tak dapat popular dekat atas muka bumi ni, jangan risau. Tiap-tiap malam boleh jadi popular, jadi famous. Siapa yang sebut nama kita? Malaikat. Siapa yang sebut nama kita? Orang yang siddiqin, orang yang salihin, para wali Allah yang berada di langit-langit, ruh-ruh mati syahid yang baik, menyebut-nyebut nama-nama kita. Ini 4 keistimewaan yang Allah Ta'ala bagi, Allah Ta'ala anugerahkan kepada penuntut-penuntut ilmu. Sebab itu tuan-tuan, kita tuntut ilmu ni payah nak jadi alim. Nak jadi alim ni, kalau nak jadi alim kena tengok macam ulama Abdullah ibnu Al-Mubarak. Belajar adab 30 tahun. Minta maaf, belajar tentang hal ehwal adab dan akhlak 30 tahun. Belajar tentang ilmu fiqh 20 tahun. Belajar tentang ilmu hadis 20 tahun. Barulah boleh jadi ulama alim yang hebat. Tapi kita datang majlis ilmu ni, kita doa supaya kita jadi alim, supaya kita keluar daripada jahil sombong, jahil murakkab kepada jahil basit.
Daripada bodoh sombong kepada bodoh yang boleh dibentuk. Tu bahasa kasar je lah. Kat Johor ni tak apa sebut bodoh dah. Kat Perak jangan. Dia tampar niup je lagi. Jahil murakab maknanya bodoh sombong. Datang majlis ilmu, kita nak keluar daripada kepompong bodoh sombong ini kepada jahil basit, iaitu bodoh yang ringan, jahil yang ringan, yang boleh dibentuk, boleh dinasihat. Sebab itu kita hantar anak kita pergi sekolah. Sebab itu kita datang majlis ilmu. Sebab kita nak diri kita esok, bila ada benda yang tak betul kita buat, ada orang tegur kita dengan baik, kita terima, kita amal, kita ubah perilaku, kelakuan dan sikap lama kita. Tuan-tuan rahmati Allah, insya-Allah pada malam ini kita akan bersama-sama membincangkan satu tajuk dalam kuliah maghrib khas ini tentang mereka-mereka yang mencabar Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut banyak berkaitan dengan ancaman-ancaman, azab-azab kepada mereka-mereka yang ingkar. Hatta orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala ini di dunia ditunjukkan. Bezanya bagi mereka yang bukan umat Muhammad, bila dia buat maksiat, buat kemungkaran, dia lawan cakap Allah, dia ingkar arahan Allah, dia dibalas jam-jam tu juga. Berbeza dengan umat Muhammad, hanya diberikan tanda-tanda kemurkaan, tanda-tanda kebencian kepada golongan-golongan ini. Sebab umat Muhammad ni dia dapat syafaat. Waktu hidup lagi kita dah dapat syafaat. Belum meninggal dunia lagi, belum jumpa Nabi lagi, Nabi doa pada Allah supaya dihentikan azab-azab yang menghancurkan umat. Contoh yang dirahmati Allah, sebab itu dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut ada tanda-tanda bagi manusia-manusia yang ingkar dengan Allah. Ingkar dengan Allah ni bukan sekadar benda-benda yang besar, bahkan benda-benda yang kecil yang kita tengok diri kita. Benda-benda yang kecil yang kita buat dah jadi biasa, menyebabkan itulah satu keingkaran, ketidakpatuhan yang menyebabkan Allah Ta'ala benci dan murka pada kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala jadikan perintah solat contohnya. Allah Ta'ala jadikan kita ni melaksanakan solat supaya kita ni sama-sama tahu di dalam bacaan solat ini kita akan tekad dan yakin bahawa Allah itu adalah Tuhan kita dan kita hanya menyembah sungguh-sungguh kepada Allah. Dan yang ketiga, kita takut kita tergolong di kalangan orang-orang yang dibenci dan orang yang sesat. Sebab itu kita baca surah Al-Fatihah dalam solat berulang-ulang kali. Dalam Al-Fatihah ni dia ada 3 kisah, 3 bentuk yang menjadikan ianya sebagai Ummul Quran, ibu kepada Al-Quran. Yang pertama tentang akidah, keyakinan, kepercayaan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. 3 ayat cerita tentang akidah. Kita doa, kita minta pada Allah tiap kali kita salat supaya akidah kita mantap, tak sesat, tak tergolong di kalangan orang-orang yang mudah-mudah untuk beramal dengan kepercayaan yang lain, yang berpegang dengan janji dan juga tali Allah Subhanahu wa taala. Ayat seterusnya cerita tentang ibadat. Nak sembah siapa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cerita tentang nak sembah siapa. Allah Ta'ala kata, kepada engkau ya Allah aku sembah dan kepada engkau aku mohon pertolongan. Dalam ibadat kita buat hanya kerana Allah. Kita buat sebab kita memang hidup dalam ruang lingkup yang bermasalah, banyak problem dalam hidup, maka Allah Subhanahu wa taala minta untuk kita mengajukan, menyeru kepada Allah atas segala yang kita lakukan atas muka bumi.
Kemudian doa dan juga kisah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa kita kepada Allah, Allah Ta'ala nak bagi tahu dalam Al-Fatihah, jangan berhenti minta untuk lurus petunjuk. Walaupun ada dugaan, walaupun ada cabaran, walaupun ada macam-macam ujian keseronokan atas muka bumi, kita minta pada Allah supaya kita ni diluruskan petunjuk. Kemudian kisahnya kalau tak ikut ke 6 ayat ni tadi, maka akhir sekali kita minta pada Allah, jangan-jangan kita ni tergolong, takut-takut kita ni tergolong di kalangan orang yang maghdubi alaihim, orang yang dimurkai, waladhalin, orang yang sesat. Kata ulama, al-maghdub alaihim ini dikhususkan kepada orang Yahudi, waladhalin dikhususkan kepada orang Nasara. Sebab itu tuan-tuan berahmati Allah, ringkas dan padat. Qalla ma dalla, pendek tapi memberi petunjuk. Al-Fatihah ni ringkas tapi memberi petunjuk, menjadi ibu kepada Al-Quran, kepada 30 juzuk Al-Quran, kepada 114 surah dalam Al-Quran. Memberi petunjuk kepada kita, ibu kepada Al-Quran ini adalah akidah, ibadat dan juga kisah-kisah yang menggetarkan hati. Tapi dalam perkara tersebut ada juga orang yang tak solat. Baru ni saya komen pasal semayang Jumaat dalam Facebook. Pasal semayang Jumaat ni saya cerita panjang lebar. Orang Perak kata panjang lebar, orang Johor pun sama kan kot. Panjang lebar saya cerita berkenaan dengan hari Jumaat. Antaranya saya sebut berkenaan dengan khatib. Dalam keadaan khatib ada yang tak bersedia. Mungkin teks khutbah tak print dulu, tak buat latihan, jadi menyebabkan bacaan tu tak betul. Kadang-kadang jadi bahasa Jawi tu langit dan bom. Jemaah terkejut, apa pula langit dan bom? Hiroshima Nagasaki, rupanya bumi tertukar jadi bom. Ada juga macam-macam istilah yang kadang-kadang tersalah baca dalam bab doa. Ada negeri-negeri kena sebut nama sultan, nama pun salah baca, baris tak betul. Jemaah amin kuat-kuat. Saya tegur dalam Facebook, keluar dalam paper dan sebagainya, menjadi peringatan. Bacaan dalam solat, PA system, ni seronok. Masjid Jamik Bandar Senai, dia punya speaker ni kalau Hakim Rosli nyanyi ni sedap ni tuan-tuan. Tapi tempat saya kat Kuala Lumpur tu ada juga masjid-masjid yang ramai orang datang, bunyi macam cakap dalam peti. Wah, tak faham sepatah haram dia kata. Ada juga, tapi seronok kat Senai ni. Speakernya, mikrofonnya hebat. Ada 3 mikrofon tuan-tuan. 2 dekat telefon, 1 dekat telinga tuan-tuan. Antara yang saya sebut berkaitan dengan tak semayang. Semayang Jumaat, hari Jumaat ada orang tak semayang. Waktu kita semayang, yang tak semayang ni bila kita tanya kenapa tak semayang, dia anggap waktu semayang Jumaat ni waktu rest, waktu rehat. Dia kerja penat, dia dapat pelepasan awal, lunch hour dia jadi 2 jam, 3 jam, digunakan untuk relax. Berebut makan nasi kukus, berebut makan nasi biryani, duduk dekat luar isap rokok. 3 meter pula tu undang-undang baru. 3 meter ni tuan-tuan, kena ingat 3 meter yang ikut pita tali tu. Jangan letak meter motor 3 biji. Tu tak reti tu tuan-tuan. Ada juga yang tak semayang ni tuan-tuan, dia relax, tak rasa apa. Dengar Tok Khatib dah masuk khutbah kedua, dia relax aja. Bila saya masuk dalam Facebook, ibu-ibu ni memang betul, mereka pun mengakui, nampak yang geng-geng lelaki ni ramai juga tak semayang. Padahal masjid dah penuh dah, ada juga yang tak semayang. Sebab itu dalam rangka yang ditulis oleh Jabatan Statistik tentang hal ehwal indeks syariah ni, di dalam satu-satu negeri ni, contohlah ada lebih kurang dalam
1 juta, 2 juta umat Islam. 20% sahaja umat Islam di zaman ini yang betul-betul melaksanakan solat 5 waktu. Contohnya kalau 1 juta, 200,000 orang je yang semayang 5 waktu lengkap. 800,000 lain semayangnya tak cukup 5. Mungkin 4, mungkin 3, mungkin 2, mungkin 1. Mungkin lebih langsung tak semayang. Ada juga tuan-tuan. Sebab itu bila tuan-tuan tengok orang tak semayang, apa yang berlaku? Politik berkecamuk. Bila orang tak semayang, ekonomi jadi tak betul. Bila orang tak semayang, masalah sosial berleluasa. Semua ini mengundang kepada kebencian dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan ramai orang tak semayang, ramai orang tak mendapat berkat dalam hidupnya. Hari ni kita contoh ambil berkaitan dengan sosial. Saya ni orang muda, saya ni banyak lantang isu-isu sosial lah. Saya bukan orang politik, bukan orang ekonomi. Saya ni terlibat dalam bidang sosial. Terlibat dengan proses-proses penambahbaikan, penjernihan, penghijrahan, penambahbaikan perubahan geng-geng LGBT. Saya buat program-program, kita buat program-program yang mengajak golongan LGBT ni untuk berubah. Alhamdulillah ramai berubah. Sebelum nama saya hot dekat Malaysia ni, kalau makcik, ibu-ibu, ayah-ayah tak kenal P.U. Amin ni, type kat internet, tulis aja P.U. Amin. Keluarlah gambar saya dengan 3 orang. Gambar saya, gambar Sajat dengan Sepiliah. Ni 3 orang gambar famous dengan nama P.U. Amin. Kenapa nama saya ni orang sebut-sebut? Sebelum nama saya dia orang sebut-sebut, sebelum daripada itu kita dah terlibat dalam proses program-program pembentukan syakhsiah dan ilmu kepada golongan LGBT. Ramai golongan LGBT yang berubah. Ramai tuan-tuan. Kita buat program dengan LGBT ni, kita bukan buat program ceramah macam ni, mereka bosan. Kita pergi janda baik. Kita pergi sana bukan mandi sungai. Kita pergi sana, kita buat camp motivasi. Dekat sana tuan-tuan, kita bukan ceramah je. Kita main tarik tali. Geng Maknyah Pondan lawan dengan ustaz-ustaz. Saya nak cabur AJK masjid ni. Kalau ada free, jom kita main tarik tali dengan Pondan. Janggut tu simpan, jangan buang. Bagi garam sikit. Nak tengok menang ke tidak. Ikut pengalaman saya dengan geng-geng ustaz-ustaz ni, fahamlah tuan-tuan, ustaz-ustaz ni dia bukan gaya jambu-jambu, muka putih pink dak, garang. Dengan janggut, dengan jambang, dengan misai melentik, dengan dahi hitam, jalan kengkang apa itu lebar je kan. Ustaz garang. Mana taknya malam kambing, malam kambing, malam kambing, umur 50 out. Semua ustaz macam tu. Ada seorang ustaz ni ceramah elok, ceramah. Ustaz, lepas ceramah kita makan. Boleh, tak ada masalah. Hilang ustaz tu. Pergi mana? Saya pun pergi duk ngintai dia tengah cocok. Ya Allah, cocok juga ustaz ni. Cocok insulin. Baru 40 tahun. Sebab apa? Dah hari-hari kambing tak makan, kata menolak hajat orang. Malam ni kambing juga ke? Alhamdulillah tak ada. Gua aja tuan-tuan, jangan pergi sembelih kambing pula. Sempat lagi ni. Kita buat program dengan LGBT ni, kita main tarik tali tuan-tuan. Round pertama, bangun-bangun pagi tu, esok kita dah bagi taklimat, esok kita nak buat aktiviti sukan. Oh, bangun pagi ustaz semayang apa semua. Ada yang kejut tak nak semayang, tak apa, jangan paksa dulu. Nanti dia pun tak suka baru hari pertama. Bangun, terkuat pula suara. Kata dia. Mengeliat, mestilah keluar suara ori. Takkan nak buat suara kopi ori. Kita main tarik tali round pertama. Ustaz-ustaz yang garang-garang ni duduk belah kanan, duduk belah kiri. Saya pun sekali. Kita main tarik tali. Main tarik tali tuan-tuan. 1, 2, 3, tarik. Ustaz-ustaz ni biasa. Yang geng-geng jantan asli. Lawan dengan maknyah ni biasa je. Apa itu je tariknya.
Tuan-tuan, siapa menang? Maknyah menang, tuan-tuan. Saya kata, ustaz, kalah kita ustaz. Ish, entah tak belajar daripada sirah ke? Kita tengok Nabi Muhammad dengan Siti Aisyah lomba lari. Siapa menang? Aisyah menang. Nabi bagi can. Oh, betul juga. Tapi saya tengok ustaz ni berpeluh-peluh bagi can benda ni. Senyap kamu budak lagi. Jom kita pergi belah sana. Kali kedua ni saya tengok ustaz ni dah nampak tercabar. Tarik lagi. Kali kedua ni dia bagi pesanan. Entah semua, tarik betul-betul. Jangan bagi malu. Kita ni ustaz. Kata jantan sejati tongkat Ali pun kalah buat malu apa. Yang geng himpunan maknyah ni daripada jauh tengok, oi ustaz ni sungguh-sungguh. Depa pun sensing lengan. 1 2 3 round tu. Tarik. Yang geng pondan ni pun mula-mula dia tarik. Dia tengok kita tarik kuat-kuat, dia pun tarik, keluar suara, tuan-tuan. Yang geng ustaz ni bila pecah je suara maknyah tu, terkejut, terlepas tali, tuan-tuan. Menang geng maknyah ni. Lepas habis penat-penat duduk tepi pokok, redup, kita bagi nasihat. Kita cari moral of the story dia. Apa dia? Apa moral main tarik tali ni? Bukan suka-suka. Yang pertama, cuba awak-awak, nak sebut abang tak boleh, akak pun tak boleh. Kita panggil awak-awak aja. Cuba baby-baby awak-awak ni tengok tangan. Lepas main tarik tali ni, dia tengok tangan. Apa ada? Keluar urat. Baru perasan tangan ada urat. Yang kedua, apa moral dia? Tenaga dan juga kekuatan awak ni lebih kuat daripada jantan ori. Bayangkan, saya bagi situasi, awak masuk bilik air perempuan. Masuk bilik air perempuan, dia nak betulkan maskara dia. Maskara aku ni jatuh pula, kata dia. Betulkan maskara dia. Masukkan halkom belik ketepuk. Mak cik Senah ni masuk kat belakang dengan cik Midah. Dia masuk bilik ayah, dia tengok. Cantiknya. Cantik ke benda kau Senah? Jantan tu. Jantan ke? Kau tengok bulu kaki dia. Macam bulu kaki laki aku, kata dia. Makcik ni membawang kat belakang. Yang maknyah ni geram. Pusing belakang. Apa maknyah-maknyah? Tampar, tuan-tuan. Tak ICU koma, tuan-tuan. Saya cakap dengan pondan maknyah, dia kata apa? Betul ustaz. Berubah. Ada strategi dia, ada step by step. Tak semua geng LGBT ni jahat. Bukan pondan aja, ada yang lesbian, ada yang gay, ada yang bisexual, kita kumpulkan. Bagi bantuan, bagi panduan, bagi bimbingan, bagi ilmu supaya mereka kembali ke pangkal jalan. Tapi 2-3 waktu 2-3 bulan kali ni dekat dengan kita ni ada kumpulan dan puak-puak yang hardcore yang mengajak untuk supaya sama-sama cenderung kepada perhubungan songsang ni. Lepas tu kita takut. Saya cakap betul, tuan-tuan. Saya cakap betul, dalam telefon kita ni dia ada aplikasi social network. Apa social network? Facebook tu social network, Instagram tu social network, Twitter tu social network, Snapchat, WeChat, segala chat-chat tu semua social network. Apa social network? Dia nak hubungkan kita, jaringan sosial menggunakan telefon pintar. Ada juga social network yang mana bertujuan untuk meranakkan akhlak anak-anak kita. Contohnya sebelum ni yang dah diharamkan kerajaan, alhamdulillah, Tumblr. Tumblr ni video-video kecil, video-video pendek. Dia letak kamera ni, dia boleh beli online dekat Shopee ke Lazada. Dia letak dekat tombol pintu, dekat bilik persalinan, dekat bilik ayo kedai makan, bilik ayo kedai mamak, bilik ayo masjid pun ada. Bilik ayo yang paling banyak dekat Shell dan juga Petronas, dekat pam minyak. Dia letak dalam tu sebab apa? Ada budak-budak yang memang dijadikan modal orang kencing sebagai bahan seks.
Bukan orang lelaki, orang perempuan, makcik-makcik ke. Allah sakit perut makcik ni masuk bilik air. Oh, lega. Gambar dan video makcik ni masuk terus direct secara live dalam telefon dia. Dia create, dia edit, dia bagi cantik, dia crop dan dia masuk dalam akaun dia. Lagi banyak orang tengok, lagi banyak followers dia boleh dapat. Betul makcik-makcik saya pesan nak kaya, tahu kaya, orang Perak kata kaya ni buang air lah. Kalau nak buang air ni, kalau boleh buang kat rumah awal-awal. Kalau tak tahan sangat bawa plastik. Tak adalah, saya tak kata semua, tapi jaga-jaga. Tapi dah diharamkan, alhamdulillah. Antara social network yang lain, Bigo Live. Ni ayah-ayah, mak-mak kena tahu. Kita kena advance daripada anak-anak. Jangan anak-anak yang ajar kita telefon ni. Kita yang ajar anak-anak. Bigo Live ni tuan-tuan, dalam YouTube, hari ni, dia boleh buat 2 conversation in one time. In the same time. Daripada satu waktu tu, dia boleh buat 2 conversation. Ada satu game kena jawab jujur. Lelaki dan juga perempuan. Entah mana-mana orang, dia akan tanya berkenaan dengan seks. Soalan yang pelik-pelik yang kita tak jangka, budak darjah 5 dengan budak darjah 4 bercakap tentang perkara-perkara seks dalam Bigo Live secara langsung, secara umum pada waktu-waktu tertentu. Saya pun pelik. Mak bapak tak ada Bigo Live, mak bapak tak ada telefon, bagi telefon kat anak, lepas macam tu anak cakap lucah dalam telefon secara umum. Dulu kecil-kecil cakap bodoh pun orang kata kena calit dengan cili api kat mulut. Antara yang lain tuan-tuan yang paling dahsyat ni, saya tak boleh sebut nama dia apa, sebab ada budak-budak, ada 3 aplikasi besar dalam telefon bimbit. Kerjanya dia create account macam Facebook sama, tapi nama dia bukan Facebook lah, tapi dalam bentuk dia, design dia sama macam Facebook. Dia boleh cari kawan, dia boleh add kawan, dia boleh approve kawan-kawan, dia boleh cerita tentang kehidupan, status dia kat situ, macam-macam, macam Facebook sebiji. Tapi dikhususkan kepada kumpulan-kumpulan tertentu. Gay social network, dalam ni semua gay. Lesbian social network, dalam ni semua lesbian. By social network, dalam ni semua kumpulan-kumpulan yang lelaki dan perempuan yang memang dia ni boleh melakukan hubungan dengan lelaki pun boleh, perempuan pun boleh. Hebatnya lagi tuan-tuan, di KL dia bawa di bandar-bandar besar, bukan di KL saja, di bandar-bandar utama, di bandar-bandar yang menjadi tumpuan, dia sediakan perkhidmatan kereta escort untuk ambil orang ini, tak kira budak ke apa, bukan buat hubungan, tapi bawa ke pesta-pesta liar. Dibawa, dia ambil, dia hantar balik free of charge. Saya buat program baru ni dekat salah satu tempat, program cuti sekolah, 80 orang pelajar darjah 4, darjah 5. Dalam motivasi saya cakap dengan mak bapak, minta anak-anak bawa telefon. Budak-budak punya seronok. Dia kata ada budak kecil tu pun nak telefon juga, nak datang motivasi, sebab tak pernah pergi motivasi ustaz bawa telefon. Saya kata saya nak khususkan 80 orang. Yang budak kecil 4 tahun ni pun nak datang juga motivasi saya, sebab seronok dengan ustaz boleh nyanyi Johnny Johnny, yes papa. Eating sugar, no papa. Telling lies, no papa. Bapak tengah semayang, dia jerit sebelah telinga bapak dia, open your mouth, batal semayang tu kan. Ni atuk-atuk selalu kena ni, tak habis-habis dia Johnny atuk ni. Tuan-tuan berahmati Allah, kita cek dalam telefon 70 orang, maknanya 90% peserta ni bukan budak-budak jahat, bukan budak-budak nakal, budak-budak daripada keluarga elit. Bapak cerdik pandai, kaya raya. Dalam telefonnya ada salah satu daripada aplikasi yang saya sebutkan 3 ni tadi. Bila saya sebut, kenapa download? Saja suka-suka ustaz, nak tengok dunia, kata dia. Sebab itu tuan-tuan dirahmati Allah, apa yang dilambakkan hari ini di dalam medan sosial kita, melalui masyarakat-masyarakat yang kita nampak hari ini, belum fikir sambutan tahun baru lagi,
Lepas itu surau masjid masuk tahun baru kita buat program konsert amal, konsert tahun baru yang elok supaya anak muda ada alternatif nak pergi mana. Kita kata tu haram, apa yang halal kita sediakan. Lepas itu lambakan yang berada dalam sosial kita hari ini tuan-tuan, masyarakat kita didedahkan dengan perancangan Dajjal. Perancangan Dajjal untuk menjauhkan anak-anak kita daripada menjadi umat Muhammad. Ini the first strategy daripada Dajjal. Zionis Yahudi kerjanya dia nak jauhkan kita daripada menjadi umat Muhammad. Nak jauhkan kita supaya anak-anak ni bila dengar nama Nabi Muhammad dia tak rasa benda. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, apa yang ada azan? Ada. Apa yang berlaku hari ini tuan-tuan yang kita lihat sangat-sangat menggetarkan hati kita, menakutkan. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebut tuan-tuan dalam Al-Quran, wattaqu fitnatan, dan peliharalah diri kamu daripada azab yang bukan hanya menimpa orang zalim di kalangan kamu sahaja, dan ketahuilah Allah amat keras azab seksanya. Allah Ta'ala dia tidak akan timpakan malapetaka dan ujian atas muka bumi ni hanya kepada orang yang buat maksiat. Tak. Kerana punca kepada maksiat bukan hanya disebabkan orang yang buat maksiat. Puncanya maksiat berleluasa kerana ramainya orang-orang yang senyap yang membiarkan maksiat berleluasa. Sebab itu Quran ini sebut surah Al-Anfal ayat 25, tuan-tuan tengok. Takutlah kamu, peliharalah diri kamu daripada azab yang bukan hanya menimpa khusus kepada orang zalim. Maknanya Allah Ta'ala nak bagi tahu orang yang baik pun, yang tak buat maksiat tapi duduk dalam lingkungan kehidupan yang banyak maksiat, dia pun akan dijahanamkan oleh Allah. Lepas itu kita takut, kita tengok di Palu, di Sunda, budak-budak kecil, budak-budak daripada bukan Islam yang tak tahu apa lagi, ibu-ibu yang baik, ayah-ayah yang baik, guru-guru yang baik mati dalam keadaan yang menyayat hati. Ada satu kisah tu popular lah. Saya pun buat cover tentang Palu dengan Isru Wasis. Dia tengok anak dia dengan bini dia kena blender. Kena blender dekat langit, dekat udara macam ni. Ditarik pula. Dia sebut sebagai fenomena likuifaksi. Gempa bumi, tsunami, satu lagi ni yang terbaru yang berlaku di akhir zaman yang Nabi sebut bahawa tanah akan menyedut kamu, dalam bahasa saintifiknya likuifaksi. Likuifaksi ni dia bukan menggegarkan aja, dia bukan hantam kita dengan banjir, tapi dia sedut kita ke tanah, dia keluarkan dan dia blender kita dengan puting beliung masuk ke dalam. Sebab itu banyak jenazah yang hancur. Hancur. Bukan mati kerana aksiden dan sebagainya, tapi hancur kerana fenomena alam. Sebab itu tuan-tuan, kelompok maksiat, masalah sosial yang berlaku di depan mata kita hari ini dilakukan oleh orang-orang yang sengaja nak mencabar Allah. Kita, kalau kita diam, kita pun cabar Allah Subhanahu wa taala. Betul, hari ini dah banyak amaran-amaran. Kita tak kata itu hanya azab, itu ujian, itu fenomena alam. Tapi Allah Ta'ala sebut juga antara benda besar yang menyebabkan berlakunya bencana alam, berlakunya kemurkaan Allah, nasihat dan tanda-tanda untuk Allah bagi teguran pada kita kerana berleluasanya maksiat atas muka bumi. Kita tak boleh kata, oh kalau berlaku di situ banyak buat maksiat. Kalau berlaku di negeri ini banyak buat maksiat. Tidak. Kita cakap umum. Maksiat berlaku secara berleluasa. Sebab itu, kita jangan rasa selesa. Negara-negara jiran, memang dia duduk dalam lingkaran gunung berapi.
Kita duduk dalam kawasan yang selamat, alhamdulillah. Tapi jangan rasa selesa. Mungkin Allah Ta'ala tangguhkan azab dan juga bencana ini bukan kerana Allah Ta'ala tak nampak, Allah Ta'ala pekak, Allah Ta'ala buta dengan maksiat yang manusia lakukan, tapi Allah Ta'ala bagi nikmat. Dalam keadaan kita buat maksiat ini, ia disebut sebagai istidraj, supaya kita buat maksiat lagi, buat, cabar lagi, buat jahat lagi, supaya kita lebih sesat dan sesat menikmati nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu apa yang berlaku di negara jiran, jadikan ianya sebagai pengajaran. Nabi sebut jelas, saya masuk dalam Twitter, orang marah. Nabi sebut dalam hadis yang sahih, orang tak nak terima. Nabi sebut bila berleluasanya nyanyian-nyanyian, lagu-lagu. Hari ini macam-macam lagu lah. Kita tak kata dengar lagu tu tak elok. Tetapi bila wujudnya dua. Yang pertama, perempuan yang berpakaian tapi bertelanjang. Ini maksiat yang kecil. Israel. Saya pergi ke Palestin. Saya masuk ke Baitul Maqdis. Israel. Zionis ni, Zionis. Bukan Israel yang biasa ni. Yang orang awam ni. Zionis Yahudi ni, yang menukar agama Israel ni. Mereka mengakui bahawa mereka tidak mampu untuk mencabut tudung daripada kepala muslimat. Tak mampu. Sebab apa tuan-tuan? Sebab pernah berlaku tahun 2014, seorang perempuan Palestin sanggup ditembak kerana mempertahankan hijab di kepala. Jadi apa strategi Zionis? Strateginya dimasuk dalam protokol 21 protokol Yahudi alaf baru, yang disebutkan Zionis berkehendak dan berkecenderungan untuk mewujudkan fashion dalam keadaan wanita itu berpakaian, bertudung, tetapi lebih asyik dipandang berbanding dengan perempuan yang bertelanjang. Maksudnya apa tuan-tuan? Dia nak create satu fashion bertudung, berjubah. Tetapi kita tengok yang bertudung dan berjubah itu lebih seksi daripada perempuan pakai singlet. Hari ni kan kalau masuk musim raya, raya lagi 3-4 bulan tak lama tuan-tuan. Sediakan duit raya cukup-cukup. Masuk musim raya tuan-tuan, Tok Bilal on the way nak pergi masjid, balik kampung, orang balik kampung, nengok muslimat pakai pakaian yang tak elok, pening kepala Tok Bilal. Jadi supaya Tok Bilal tak tengok benda tak elok, ada azan ke? Ada azan lah? Ada, insya-Allah. Itu saja je nak intro bagi azan. Kita sambung selepas azan. Wallahu taala alam.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tentu yang rahmati Allah, sebab itu ini usaha yang dilakukan oleh Zionis Barat supaya pakaian dan fashion muslimah ini nampak macam menutup aurat tapi mengingkari dan mencabar syariat Allah Subhanahu wa taala. Iaitu kita dah tak lama tuan-tuan. Kita duduk di akhir zaman ni. Saya sebut benda ni terus terang tuan-tuan. Tuan-tuan pergi Mekah, Madinah, saya bawa jemaah umrah. Travel saya simply umrah, bukan simplicity. Simplicity tu make up. Simply umrah. Atau tengoklah kat Facebook. Tiap kali kalau kita pergi ziarah Arafah, saya jarang nak cerita pasal wukuf sebab orang semua dah tahu. Saya akan berhenti dekat kawasan-kawasan, yalah kita akan berhenti dekat kawasan wukuf, dekat kawasan Jabal Arafah, tapi saya akan bawa juga bas tu, minta bas tu bawa dekat kawasan yang penuh dengan pokok-pokok. Saya minta jemaah ni tengok, seronok tak? Seronok ambil gambar, tengok cantik. Tapi saya kata sedar tak bahawa tumbuh-tumbuhan hijau yang subur mekar ini adalah tanda-tanda kiamat makin dekat. Nabi sebut dalam hadis, sekiranya esok Arafah ini yang kering kontang, yang gersang, yang nampak seperti tanah kemarau, ketika itu subur menghijau. Tuan-tuan, bukan Arafah je tuan-tuan. Bukit Bukau yang batu-batu tu penuh dengan lumut-lumut, penuh dengan pokok-pokok yang menghijau. Sahabat Nabi SAW bila dengar hadis ni daripada Rasulullah, mereka terkejut. Logik ke? Padang pasir boleh ada rumput, paling kurang pun ada pokok kaktus, pokok-pokok yang dimakan oleh unta. Tapi tidak. Subur menghijau. Nabi sebut itulah tanda bahawa kiamat makin dekat. Kita rasa tak logik tuan-tuan. Sebab itu kiamat ni benda yang susah nak faham. Atas ni ditulis innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Allah tulis datang masjid hari-hari, Allah Ta'ala kata supaya kita beriman dengan hari kiamat. Tak beriman lagi ke kita? Sampai ditulis atas ni innama ya'muru masajidallah. Perkataan masjid dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut ni, man amana billahi wal yaumil akhir, orang yang beriman pada Allah, beriman pada hari kiamat. Yalah, kalau sembahyang tu sebab nak beriman pada Allah, takkan kiamat tak percaya. Allah Ta'ala bagi satu gambaran bahawa memang di akhir zaman makin nak dekat kiamat, makin ramai orang tak percaya orang kiamat. Sebab itu filem-filem barat banyak mereka buat 2012, World War Z, macam-macam filem-filem barat, The Perth.
cerita-cerita menggambarkan bahawa barat dia akan menghentikan kiamat, menghentikan ancaman dan kemusnahan yang datang daripada Tuhan. Tidak akan ada peperangan dunia ketiga selepas peperangan dunia kedua. Hanya ada peperangan dunia ketiga ini, peperangan manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dia nak create tentera-tentera yang mana tentera ini boleh melawan Tuhan. Tuan-tuan kena pandai baca bagaimana fenomena akhir zaman ni sangat menakutkan. Teliti perancangan disusun. Kalau saya nak cerita pasal sejarah fenomena daripada dulu, pening kita. Saya bagi secara jelas. Kita pergi Mekah, Madinah, tuan-tuan tengok. Itu belum lagi disebut sebagai Tasik, Tiberia dan sebagainya. Kawasan yang takkan ada air tapi hari ini dah jadi sebagai tasik macam sungai. Semua disebut dalam hadis. Dan Nabi SAW pesan pada kita bahawa percaya kiamat dah nak dekat. Sebab itu baru ni NASA umumkan bahawa ada satu bongkah batu besar seakan meteor akan menyerang bumi. Tapi dinafikan. Betul, dinafikan. Tapi apa tuan-tuan? Apa maksudnya? Kemungkinan besar meteor 2 kali ganda besar daripada bumi akan menghentam bumi. Kemungkinan ini bila wujud, maka ia pasti berlaku. Inilah yang mereka faham dalam ilmu sains. Kita belajar sains ada hipotesis. Macam tu juga pemikir-pemikir barat dalam dunia sains, dalam dunia alam semula jadi, dalam dunia mengkaji fenomena dunia alam ini, maka mereka menganggap kemungkinan ini pasti berlaku. Bila? Tak tahu. Sebab itu tuan-tuan, kita dah berada di fasa-fasa terakhir. Menanti Dajjal keluar, menanti Ya'juj dan Ma'juj keluar, menanti satu waktu Dukhan. Dukhan ni asap yang tebal yang akan menutup bumi gelap dalam tempoh 3 hari 3 malam. Sebab itu tuan-tuan tengok banyak orang share gambar awan. Awan ni di atas langit. Tapi awan ni dia dah jadi macam satu bahagian dia menutup keseluruhan gunung dan dia sampai ke bahagian lantai. Ada di tempat kita banyak video-video yang dikongsikan. Kita tak kata itulah, tapi gambarannya ad-dukhan ini, kita tengok gambarannya begitu. Dia akan tutup bumi ini gelap segelap-gelapnya 3 hari 3 malam dalam hadis Nabi sebut. Bila gelap tuan-tuan, hari pertama gelap, pukul 9 pagi gelap, pukul 10 pagi gelap, 12 tengah hari gelap, 3 petang gelap. Waktu malam orang dah mula berkumpul di tempat-tempat tertentu. Hari kedua gelap. Hari ketiga menjelang pagi barulah, hari ketiga gelap, hari keempat menjelang pagi barulah ada cahaya sedikit demi cahaya. Orang seronok, dalam keseronokan mereka lupa dan tak sedar bahawa matahari dah terbit di bahagian barat. Bila matahari terbit di bahagian barat, kata Nabi SAW, la yuqbalu taubah, sudah tidak diterima taubat. Bila orang sedar, ni kata hadis, bila orang sedar, apabila taubat sudah tak diterima, apabila matahari terbit di bahagian barat, ketika itu Nabi sebut, kamu akan lihat orang-orang perempuan dan lelaki yang tak menutup aurat, mereka akan ambil seluruh kain di muka bumi ini untuk menutup tubuh badan mereka. Orang-orang yang tak pernah bayar zakat, yang tak pernah sedekah, mereka akan keluar duit-duit mereka daripada gudang-gudang, dipikulnya berguni-guni untuk disedekahkan. Mereka yang tak pernah solat, mereka yang tak pernah semayang jemaah, mereka ini akan memenuhi seluruh pelusuk masjid dan surau. Sehingga disebutkan para ulama, di dalam jamban pun ada orang semayang. Punya penuhnya surau masjid. Waktu itu nak mohon ampun, nak minta untuk Allah Ta'ala terima taubat. Tapi dah terlambat. It's too late. Dah terlambat. Barulah selepas itu tumbuhnya asap daripada bawah, datangnya Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj, bumi kelaparan, dan akhirnya turun Nabi Isa. Dan yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja, hari ditiupkan sangkakala kiamat, kita akan berkumpul ramai-ramai
pergi bertemu Allah di padang mahsyar. Sebab itu tuan-tuan, di akhir zaman ini jangan selesa dengan nikmat-nikmat yang ada. Kata ulama, di akhir zaman jangan banyak makan. Sebab di akhir zaman ni banyak yang racun daripada makanan yang memberi manfaat. Makanan yang kita makan tu banyak yang racun. Sebab itu makan kena pilih-pilih. Bukan pilih yang mahal, tapi makan makanan yang ada sumber khasiat, ada sumber sunnah. Yang kedua, jangan banyak tidur. Kita semayang paling kurang 5 minit. Kali dengan 5 waktu semayang fardu, sehari 25 minit saja kita bertemu dengan Allah dalam 24 jam. Jangan banyak tidur tuan-tuan. Tolak tidur, tolak pergi bilik air, tolak kerja, tolak seronok-seronok. Berapa waktu aja kita dengan Allah. Yang ketiga tuan-tuan, jangan terlampau gembira dan seronok. Jangan terlampau seronok sangat. Nak seronok tak ada masalah, tapi selang-seli tutup majlis berseronok ni dengan istighfar. Kita pergi kuliah gelak tawa, tak apa, tak ada masalah. Tapi tutup dengan istighfar. Tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dia hapuskan dosa-dosa kita. Ni 3 benda yang ulama sebut, 3 perkara jangan buat di akhir zaman. Iaitu di akhir zaman ni Allah Taala sebut dalam surah An-Nahl ayat 112, wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. Dan Allah telah membuat satu perumpamaan. Allah Ta'ala buat satu perumpamaan. Cantik analogi yang Allah Ta'ala bagi. Sebuah negeri yang dahulunya aman dan tenteram. Satu negeri Allah Ta'ala bagi umpama, kamu kena tengok, bayangkan ada satu negeri, satu daerah, satu kawasan aman, tenteram, tak ada apa masalah. Rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segala tempat. Macam-macam rezeki ada, sumber itu, sumber ini, sumber luar, sumber dalam, sumber bumi, sumber laut. Aman, tenteram dan mengeluarkan rezeki yang banyak. Akan tetapi penduduknya fakafarat bi an'amillah, mereka ini penduduk negeri yang diberi nikmat ini, mereka mengingkari arahan Allah, mencabar nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Kerana itu Allah Ta'ala merasakan kepadanya kelaparan, ketakutan disebabkan apa yang mereka lakukan. Allah Ta'ala bagi tahu, negara yang aman macam mana pun, kalau di dalamnya ada maksiat berleluasa, maka satu hari Allah Ta'ala akan bagi kelaparan, disekat rezeki. Yang kedua, Allah Ta'ala akan bagi ketakutan, hidup tak selesa, banyak penyamun, banyak orang jahat. Orang nak menyamun hari ni tuan-tuan, ibu ayah, tak tahulah kat sini, kat mana-mana tempat yang kita tengok, siang-siang orang menyamun. Ni hari ni baru keluar satu video CCTV dalam masjid. TV masjid pun dirembat. TV masjid, tak ada TV. Selamat. Ni takut-takut ni kalau boleh kopik ni pun kena rembat. Telekong-telekong untuk orang perempuan pun hilang, kena curi. Tak tahulah dia nak buat apa. Padahal telekong busuk tu habis settle. Hidup tak tenteram. Tuan-tuan pergi bank, boleh apa itu, wah, sembang, keluar duit, pegang, berkepak 5,000 masuk kereta, tak? Pergi bank tu, tengok kiri kanan tu, macam inspektor gadget, macam James Bond tu, masuk pula, elok-elok keluar, masuk kereta tu kunci pintu, tak selamat. Rumah sendiri pun tak selamat. Orang masuk ikut tingkap, ikut bawah, ikut lubang jamban, orang masuk rumah. Makcik-makcik pakai gelang duk sapu laman, nyamun datang, makcik bagi, ambil lah.
Siang-siang kedai dobi macam lagi. Apa lagi tuan-tuan? Tak selamat. Mana tempat selamat hari ni? Sebab apa? Ini yang kita sebut. Allah Ta'ala bagi kelaparan dan ketakutan, dia akan berlaku. Sebab itu tuan-tuan, sebagai penutup pada malam ini, saya pun tak boleh lama, saya kena balik Kuala Lumpur malam ni. Dah lah bawa kereta seorang. Takut ada benda neman pula lama-lama kejap lagi. Awak tak lalu, ada benda neman, awak tekan aja minyak aja lagi. Kan? Pernah sekali tuan-tuan. Ni cerita seram pula. Lari pula topik pula. Teringat. Saya cerita takut kena pula lagi. Saya bawa kereta Myvi. Saya sebelum ni saya bawa Estima. Estima saya dah rosak. Ustaz-ustaz ni dua benda rosak dalam hidup ni. Yang pertama, badan cepat rosak. Makan banyak benda manis, benda tak elok. Yang kedua, ustaz ni kereta cepat rosak. Habis tu kalau ustaz bawa kereta besar sikit, makcik-makcik janganlah kata ustaz tu makan harta anak yatim. Makcik ni taklah. Somalia. Saya bawa kereta besar satu kali. Dia kata, ustaz, besarnya kereta ustaz tu. Saya pun dengar lah. Mana percaya ustaz-ustaz ni makan harta anak yatim. Saya pun kata, apa Tim? Tak ada ustaz, besar kereta cantik. Tak baik tau cakap makan harta anak yatim. Mana makcik tahu? Makcik tengok drama Nur tu, Nur kata. Habis semua ustaz. Habis tu bawa kereta kecil. Dah bawa kereta kecil, lambat sampai, marah pula. Mana ustaz tak sampai-sampai ni? Bawa kereta kecil, ceramah sana sini, belilah kereta besar, kupu nikmat Allah, kena pula gitu. Bawa kereta besar, katanya makan harta anak yatim. Lantaklah tuan-tuan ya. Pernah sekali tu saya balik daripada Penang pukul 3 pagi. Bawa kereta tuan-tuan, kena tahan blok. Mata punya mengantuk. Saya naik dengan driver saya. Driver saya hantar kat Puchong. Saya tidur daripada Pulau Pinang sampai ke Puchong, tidur tak sedar. Sedar-sedar driver saya kata, ustaz dah sampai. Tak apalah, balik. Saya hantar dia kat rumah. 3 pagi saya jalan ke Seri Kembangan. Puchong masuk Seri Kembangan, kena tahan dengan polis. Biasalah polis minta apa lagi? Lesen lah. Saya pun ngantuk mata kecil. Lesen dengan IC. Seatbelt tak pakai. Allah, mati aku ni, memang kena saman lah. Dia panggil saya ke tepi. Ni memang tak pakai seatbelt ni kan, sebab mengantuk sangat. Dia kata, kereta Estima besar tu yang kat belakang tu, bagi IC dengan lesen juga. Belakang mana tuan? Saya seorang ni. Tu yang kat belakang tu, bagi IC dengan lesen. Belakang. Terus buka mata saya tuan-tuan. Mana ada orang belakang, ramai rumah tuan. Saya tumbuk juga tuan sekejap lagi, saya kata. Rupanya dia kenal saya. Dia nak kena. Ustaz pun takut hantu juga, kata dia. Bukan takut seram. Takut orang masuk kereta saya. Kan kereta Estima kan ada 3 layer tu. Saya tengok belakang tak ada apa. Punyalah seram tuan-tuan. Sampai ke rumah saya bawa kereta tengok belakang. Itu. Lalu balik ni insya-Allah tak ada apa lah kot. Pasal lagu SM Salim ke apa dalam radio, insya-Allah lah. So selingan lah tuan-tuan ya. Nak balik jauh. Jadi saya pun tak boleh lama. Sebagai penutupnya tuan-tuan, saya syukur seronok. Sebab tu saya pakai baju Melayu. Tak ada siapa pakai baju Melayu jadi geng saya hari ni. Saya maulid tadi di Pontian tuan-tuan. Punyalah seronok. Allahu Akbar. Dia araknya saya. Daripada rumah tu dia arak budak-budak motor ni. Ram ten macam YB tuan-tuan. Tak pernah bertanding. Tak pernah kena ngundi macam menang tapi bertanding tuan-tuan. Dibawanya sampai masjid. Turun masjid tuan-tuan. Di kompangnya pula tuan-tuan. Dengan bunga mangga. Saya masuk dalam video. Orang rumah saya tanya, abang pergi mana tu? Kenduri Jamil. Jamil yang mana ni bang? Setahunya tak ada Jamil. Kau mana tahu kerja kau main mahjong. Tak ada tuan kurau. Takut dia tuan-tuan tengok saya main berkompang-kompang bulu mangga, bunga mangga apa itu. Kan seronok. Ini yang saya seronok kat Johor ni. Maulidnya dengan bunga mangga, ceramah kejap je, buat syarat je ustaz ni ceramah. Jangan ustaz tu bantai 2 jam pula, orang tengah panas tu. 45 minit ceramah apa itu gedak-geduk je, tapi semangat dengan maulid, dengan berzanjinya, kan, dengan makan-makannya. Dan saya tahu orang Johor ni nasi kenduri maulid ni berkat. Betul, Allahu Akbar. Datang ni maulid ni kenyang sampai ke malam. Kan, syukur alhamdulillah. Kebetulan saya pula memang jarang nak pergi ke JB ni. Saya cakap dengan saudara Tuan Fairul ni, cakap saya ada ke JB Pontian pagi.
Malam tu mungkin kot boleh nak buat 2 3 satu program buat isi-isi, nak jumpa dengan jemaah, jumpa dengan orang Johor ni. Alhamdulillah dapat bertemu dengan tuan-tuan. Di belakang ni berpuluh lagi beratur, tuan-tuan kena beruntung. Oi, sombong benar Ustaz. Gurau tuan-tuan. Jadi tak apalah, sebagai penutup, apa maksudnya tuan-tuan? Syukur dengan nikmat Islam yang kita dapat pada hari ini. Amal sungguh-sungguh. Tanggungjawab kita mendidik khalifah. Somebody siapa pun kita kat luar, datuk ke, datin ke, tan sri ke, jawatan apa kita kat luar, berapa besar pangkat, darjat, gaji kita, tapi tugas kita membesarkan khalifah. Khalifah kita siapa? Non, anak-anak kita. Anak-anak kita yang kat rumah tu, itulah yang kita kena besarkan. Tanggungjawab kita pada Allah untuk membesarkan khalifah. Maka tuan-tuan, sama-samalah kita doa banyak-banyak pada Allah agar Allah Ta'ala pelihara keluarga dan masyarakat kita, supaya kita dijauhkan daripada fitnah Dajjal, kita dijauhkan daripada azab-azab, bencana-bencana yang menjahanamkan kita. Kita doa supaya orang yang masih lagi buat maksiat diberikan hidayah, diberikan pengampunan segera oleh Allah, diberikan jalan untuk keluar daripada kemaksiatan. Kerana tak ada orang yang buat maksiat atas muka bumi ni, dia nak terus buat maksiat. Manusia yang paling jahat dalam dunia, Fir'aun. Fir'aun bila dia nampak Nabi Musa membelah lautan, dia kata dalam hatinya, sesungguhnya aku menyesal, aku ni salah, Musa ni betul. Tapi bila dia dengar suara tentera-tentera, dia kata, wahai Fir'aun, laut yang dibuka itu adalah untuk engkau mengejar Musa. Sombongnya makin meningkat, angkuhnya makin tinggi, takburnya makin hebat, menyebabkan dia ditenggelamkan, dan akhir sekali dia nak menyesal kali kedua, sudah tidak diterima oleh Allah. Fir'aun dalam hatinya pernah rasa menyesal. Takkan kita ni nama Firdaus tak pernah menyesal? Bukan nama kita Fir'aun, Firdaus. Takkan dalam hati kita tak pernah rasa menyesal? Pernah. Itu tanda hidayah. Itu tanda hidayah. Sebab itu tuan-tuan, ajak kawan-kawan kita. Orang tak semayang, jangan kata haram, jangan kata kafir saja. Pimpin tangan dibawa ke masjid. Surau masjid, hidupkan program-program pengimarahan untuk anak-anak muda. Kem solat jenazah, kem Quran. Banyakkan program-program mendekati budak-budak basikal lejak, budak-budak PUBG. Budak-budak zaman hari ni, bawa dia masuk ke masjid, bawa dia rasa saf di hadapan, minta dia jadi imam antara mereka dalam solat-solat sunat. Ajarkan, insya-Allah tuan-tuan. Kalau baik dan betulnya belia-belia orang muda kita, tuan-tuan percayalah akan elok keseluruhan masyarakat kita. Tapi kalau rosak budak-budak muda, belia-belia kita yang bakal memimpin negara kita, memimpin agama kita satu hari, satu masa akan datang, maka punah hancurlah masyarakat kita. Ya, insya-Allah sama-sama kita berubah, dan kita hari ini nak menghidupkan rasa getar dan takut dengan ancaman-ancaman yang Allah Ta'ala dah berikan kepada kita. Wallahu ta'ala a'lam. Yang sebagai penutupnya, saya ada bawa buku yang saya tulis sendiri waktu saya menjelajah di seluruh dunia dengan Mak Dan. Adalah sikit-sikit saya tulis, dan gambar depannya pun gambar di Berlin, di Frankfurt, di Jerman, iaitu satu gambar yang saya rasa sangat indah. Saya jadikan dia sebagai muka depan. Jadi kalau siapa yang tak suka, boleh potong muka depan tu, ambil isinya. Kan? Tapi kalau suka, simpan tuan-tuan. Jadi tuan-tuan boleh dapatkan harga RM25 saja. Dan duit daripada tuan-tuan beri ini juga, kalau tuan-tuan ada bagi lebih pun tak apa, ada sumbangan tuan-tuan nak berikan tak apa, tuan-tuan boleh berikan. Sebab daripada duit tuan-tuan itu juga saya akan gunakan sebagai khidmat untuk mereka-mereka yang melaksanakan ibadah umrah. Contohnya mereka yang uzur, yang perlukan bantuan makanan, perubatan, saya akan berikan secara percuma kepada mereka. Makanan-makanan tambahan, jajan-jajan, air minuman ketika ziarah, maka saya akan bagi kepada para hujaj, para jemaah. Maka daripada mana saya dapat sumber duit ini? Daripada sumbangan orang ramai juga. Maka begitu juga saya akan berikan kepada mereka-mereka yang ajuz, yang datang sana memang tak ada duit makan. Orang-orang Pakistan, Bangla yang duduk dekat Masjidil Haram, maka duit inilah kita beli makanan pack, kita akan bagi pada mereka. Tuan-tuan ingat, orang yang bagi makan di dunia, Allah Ta'ala bagi makan di hari akhirat.
Bagi minum di dunia, Allah Ta'ala bagi minum hari akhirat. Dan antara waktu dan juga orang yang sangat afdal untuk kita bantu bagi makan, orang yang mengerjakan haji dan umrah. Saya 17 bulan 2 ni saya bawa jemaah pergi umrah. Siapa yang masih lagi nak pergi umrah, lagi boleh jumpa saya lah, tanya-tanya ke apa. Cari dalam Facebook Simply Umrah 17 Februari, masih lagi musim sejuk. Harganya 6590 je, biasa je. Murah aja tuan-tuan boleh pergilah. Hotel dekat, Hotel Safwa, Madinah pun hotel dekat juga. Tapi seronoknya saya bawa jemaah, saya takkan bawa tuan-tuan sebagai ahli ibadat semata-mata, sebagai pelancong mata-mata. Saya akan jadikan tuan-tuan sebagai seorang pengembara. Kita akan jelajah tempat-tempat yang orang tak pernah pergi secara private bersama dengan saya, insya-Allah. Jadi duit-duit itu daripada duit buku ni lah. Duit buku ni lah yang saya gunakan untuk bantu para jemaah yang memerlukan di sana. Dan dalam buku ni juga ada kisah seorang perempuan yang saya nukilkan, yang saya uruskan umrahnya di Malaysia. Dan kemudian pada satu ketika elok sihat walafiat, pertama kali nak pergi umrah, umur 50-an bersama dengan suami dengan anaknya, naik kapal terbang ni kita tempah khas, naik mas daripada Malaysia. Tak ada delay, tak ada apa. Jadi kita terbang, berhenti dekat Madinah. Sampai dekat Madinah, dia turun tangga, Tiba-tiba bila dia turun tangga, dia pijak je kaki dia dekat tanah Madinah Al-Munawwarah. Nak tahu sambungannya, nak kena beli buku tu kejap lagi. Tapi bukunya tak banyak tuan-tuan. Ada berbaki daripada Pontian tadi. Saya bawa banyak kat Pontian, mereka habis. Saya pun terkejut. Jadi adalah sikit lebih kurang dalam, tak tahulah, mungkin tak sampai 20 kot. Siapa yang dapat, siapa yang nak, ada juga kertas. Kejap lagi saya minta AJK letak kertas untuk tulis nama tuan-tuan di situ. Yang beli, yang menyumbang, tulis nama tuan-tuan dekat kertas tersebut. Siapalah nama ahli kaum kita, jangan tulis satu kampung. Tulis yang tuan-tuan kenal yang berdekatan. Maka nama ni saya akan baca di Raudah, di Multazam dan juga tempat-tempat mustajab ketika saya buat umrah 17 Februari ni. Memang tiap kali saya nak buat umrah, sebelum nak buat umrah, saya mana-mana ceramah, memang saya akan minta mereka buat tulis satu nama. Maka saya akan duduk lama, saya pergi seorang. Jadi saya banyak masa untuk membaca nama serta doakan kebaikan pada mereka. Apa-apa hajat, jangan tulis hajat sekali, tulis nama aja. Maka nama ni saya akan baca dan sebutkan di tempat-tempat yang suci ni. InsyaAllah ada kertas, ada pen, tulis nama di situ bersama dengan sumbangan kalau ada. Kalau tak ada, tulis nama pun tak apa. Wallahu a'lam. Pada saja, terima kasih atas jemputan, terima kasih atas perhatian semua. Ada waktu kita bertemu lagi. Doakan saya selamat tiba ke KL. Esok pagi saya di program TV, moga dipermudahkan urusan. Wallahu taala alam. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa 'adzabil akhirah wa syarri dunya wa syarril akhirah. Ghafirullahu lana lakum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.